Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan share dan kongsi dengan anda berkenaan kudis buta. Bagaimana ia berjangkit dan juga sedikit rawatan mengenai kudis buta. Jom kita saksikan. Kudis buta atau nama Englishnya adalah scabies adalah salah satu jenis sakit kulit. Ia mudah berjangkit dan terlalu gatal. Puncanya, ia disebabkan oleh sejenis kutu ataupun hama yang kita panggil sebagai Sarcoptes scabiei. Ia boleh menjangkiti sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa. Dan Sarcoptes scabiei ini boleh hidup dalam badan manusia sehingga 2 bulan ataupun lebih. Dan salah satu ciri-ciri special kutu ini, ia akan mati bila terdedah kepada suhu lebih daripada 50 darjah Celsius selama 10 minit ataupun lebih. Kudis buta ini yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei adalah salah satu kutu yang boleh hidup di bawah kulit manusia. Ia akan bertelur, bergerak dan ia akan membuat tempat tinggal di bawah kulit ini. Ia boleh merebak melalui sentuhan, iaitu kontak macam ni. Dan biasanya sentuhan itu, kontak itu yang jenis yang lama. Contohnya, saya ambil contoh, kalau kita bersalam sekejap saja, ia kebiasaannya tak akan merebak. Ia biasanya merebak apabila bersentuh terlampau lama. Contohnya berkongsi tuala, berkongsi tempat tidur, penggunaan sofa dan sebagainya. Dan kebiasaannya, penyakit kudis buta ini adalah glamour dekat asrama, nursery. Kerana apa? Kerana dekat tempat sana, tempat berkumpul ramai-ramai. Dan risiko untuk menjadi kudis buta ataupun scabies ini adalah terlampau tinggi. Bagi simptom scabies ini, ia terdapat 2 sahaja, iaitu gatal dan juga ruam. Okey, yang pertamanya gatal. Gatal itu ia adalah terlampau gatal dan kebiasaannya gatal ini berlaku di waktu malam. Yang kedua mengenai ruam. Okey, ruam ini kalau kita tengok di bahagian kulit, ia sama saja seperti jerawat, tetapi karakteristik special bagi kudis buta ini, ia akan berbentuk berair. Dan kalau kita tengok lebih dekat di bahagian kulit ini, ia akan ada macam ada satu jalan ataupun terowong yang terbentuk kerana scabies ini boleh bergerak dan berjalan di bawah kulit dan ia boleh bertelur di bawah kulit. Dan kebiasaannya juga tempat favourite bagi kudis buta ataupun scabies ini adalah di celah-celah jari ataupun dekat siku, pelipatan, dekat ketiak dan juga dekat tempat kemaluan. Okey, kita pergi kepada rawatan pula. Bagi rawatan scabies ini ataupun kudis buta, tujuan utama kita ialah untuk mematikan scabies ini. Tapi masalahnya, bila kita bagi rawatan pada hari pertama, benda ini, scabies ini mungkin kembali dan kena repeat balik rawatan pada minggu seterusnya. Itu masalah utama berkenaan kudis buta ini. Rawatan pertama yang boleh kita bagi iaitu mengenai ubat-ubatan, iaitu ubat sapu. Ada beberapa jenis ubat yang boleh diberikan dan dibekalkan kepada pesakit. Contohnya iaitu ubat permethrin, benzil-benzoat, linden dan juga sulfur. Kalau ikutkan yang paling kurang toksik, sulfur adalah bahan yang paling kurang toksik. So, ia digunakan ke atas bayi, perempuan mengandung dan juga perempuan yang menyusukan anak. Iklan sekejap. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh tekan button like dan subscribe di bawah. Terima kasih. Mengenai ubat-ubat di atas, contohnya benzil-benzoat, linden, permethrin, ia ada aturan spesifik bagaimana cara kita nak pakai ubat tersebut. Ada yang 1 kali pakai sahaja, ada yang perlu pakai selama 3 malam berturut-turut. Jadi, doktor akan berikan bergantung kepada individu tersebut. Biasanya ada indikasi spesifik dan biasanya pesakit perlu berjumpa doktor terlebih dahulu. Doktor akan diagnose penyakit scabies ataupun tidak dan doktor akan prescribe ubat yang sesuai dan yang manakah sesuai untuk anda. Yang kedua, anda perlu basuh semua benda yang berpotensi untuk membuat jangkitan. Contohnya seperti pakaian. Pakaian ni kalau anda rasa ia berpotensi, benda inilah yang ada kutu, yang ada scabies. Jadi anda perlu basuh pakaian tersebut ataupun tempat tidur, sofa dan juga karpet. Cara basuh dia, pastikan air yang digunakan untuk membasuh itu 50 darjah Celsius dan ke atas
dan ia perlu dibuat selama 10 minit dan ke atas. Barulah benda ini, iaitu Sarcoptes scabies ini betul-betul mati dan dia tak akan menyerang kembali pesakit tersebut. Selanjutnya boleh juga gunakan seperti dryer ataupun jemur di tengah panas, dan kita boleh gunakan steamer untuk sofa ataupun karpet. Benda ini semua kita lakukan supaya bahan tersebut, iaitu benda tersebut, betul-betul bebas daripada kudis buta dan tak akan menyerang kembali pesakit tersebut. Yang ketiga, kita juga boleh gunakan pencuci khas, di mana pencuci ini mungkin ada konten sulfur ataupun cucian yang ada konten yang khas untuk merawat skabis. Dan cucian ini perlu dibuat ke semua tempat yang berkemungkinan ada skabis. Tujuannya sama juga, ia untuk mengelakkan bila kita rawat skabis ini, ia akan berlaku kembali. Jadi ia akan mengurangkan risiko untuk berlaku skabis buat kali kedua. Antara rawatan yang lain ialah kita boleh gunakan mandian yang berunsurkan sulfur ataupun apa-apa skabicide yang selamat. Tapi perlu diingatkan, concentration itu jangan terlampau tinggi kerana ia mungkin boleh menyebabkan keradangan kepada kulit. Rawatan kelima iaitu elakkan menggaru di bahagian yang terkena skabis itu. Ini kerana apa? Sekiranya kita menggaru kulit, ia boleh menyebabkan kecederaan kepada kulit dan jangkitan kulit kedua mungkin boleh berlaku. Maknanya, sekiranya luka, secondary bacterial infection mungkin berlaku dan ia mungkin boleh menyebabkan komplikasi seterusnya, iaitu mungkin bernanah, dan rawatan yang lain pula perlu dibuat bagi menyembuhkan penyakit kulit tersebut. Prinsip seterusnya iaitu elakkan daripada menjangkiti orang lain. Kalau kita ambil sebagai contoh kanak-kanak, sekiranya kanak-kanak ini terkena skabis, jadi cuba elakkan dari pergi tempat asuhan ataupun sekolah. Dan yang paling penting, sekiranya seorang terkena ataupun di dalam ahli keluarga itu beberapa orang terkena, rawat ahli keluarga itu secara serentak, secara keseluruhan. Jangan rawat satu persatu kerana ia mungkin berjangkit kembali dan tempoh perawatan mungkin lama. Jadi elakkan daripada tempat asuhan ataupun kanak-kanak, dan juga sekiranya terkena, rawat semua ahli keluarga yang terlibat. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan button like dan subscribe di bawah. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.